Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 4 ingin membentangkan tentang pengenalan kepada perkembangan moral. Topik yang ada dalam pengenalan kepada perkembangan moral adalah seperti berikut. Okey, hari ini saya akan menerangkan tentang pengenalan kepada perkembangan moral. Okey, pengenalan kepada perkembangan moral boleh dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu pertama adalah menurut Kamus Dewan, kedua menurut Imam Al-Ghazali, dan ketiga adalah menurut ahli psikologi barat yang sekular. Okey, pertama saya akan menerangkan tentang menurut Kamus Dewan 1998 bermaksud batin yang berkaitan dengan roh, rohaniah dan jiwa, sesuatu yang berlawan dengan jasmani. Okey. Kerohanian dan moral juga adalah perkara yang bukan fizikal, yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar atau sifat yang melibatkan seseorang itu. Okay, seterusnya rohani ini juga adalah didefinisikan sebagai perkara yang kita tidak dapat lihat, iaitu ia datangnya daripada dalaman, dan fizikal dan jasmani pula adalah daripada segi fizikal. Yang kedua adalah menurut Imam Al-Ghazali, kerohanian dan moral didefinisikan sebagai satu perkara yang terdiri daripada akal, hati, jiwa dan roh. Ia berpotensi di dalam roh setiap orang itu dapat dikeluarkan melalui pendidikan. Jadi ianya adalah menjadi satu kewajipan untuk ibu bapa dan juga guru supaya dapat mendidik kanak-kanak dengan pendidikan moral dan juga rohani. Okay, dan seterusnya adalah daripada ahli psikologi barat. Ahli psikologi barat mendefinisikan kerohanian dan moral adalah sebagai pembinaan insan. Iaitu pembinaan insan di sini adalah bermaksud ianya sebagai satu usaha untuk mempertingkatkan lagi pertumbuhan, perkembangan dan kemajuan hidup seseorang manusia untuk ke tahap yang lebih baik. Jadi bagi ahli psikologi barat ini juga, mereka menumpukan kepada beberapa aspek, iaitu ekonomi, aspek industri dan juga teknologi, dengan mengetepikan semua kerohanian, mengetepikan semua aktiviti kerohanian mereka dengan pencipta. Jadi ahli psikologi barat ni hanya menumpukan kepada aspek ekonomi, industri, dan menolak segala hubungan mereka dengan pencipta. Seterusnya adalah konsep kerohanian mengikut agama. Okey, saya akan terangkan untuk yang agama Islam. Menurut sarjana Islam Imam Al-Ghazali, ia adalah sebagai satu perkara yang terdiri daripada akal, hati, jiwa dan roh. Jadi potensi ilmu ada di dalam roh seseorang insan itu melalui pendidikan. Ini adalah pentingnya untuk ibu bapa dan juga guru untuk mempersiapkan setiap kanak-kanak dengan pendidikan daripada segi kerohanian dan moral dalam diri setiap kanak-kanak tersebut. Seterusnya, menurut agama Kristian, ia berpusatkan kepada 4 tema, iaitu kemuliaan Tuhan, image church, kerohaniah Tuhan dan juga kehidupan abadi. Bagi agama Kristian, ia memberi maksud bahawa akan ada seseorang manusia yang dikirimkan daripada Tuhan untuk menyebarkan pendidikan moral dan juga rohani ini kepada masyarakat mereka. Jadi bagi ejen yang dikirimkan oleh Tuhan ini akan menyebarkan hal-hal berdasarkan moral yang berkaitan dengan hal hukum hakam dan juga pembetulan manusia. Yang seterusnya adalah dimensi kerohanian dan moral. Okey, untuk dimensi kerohanian dan moral ini terbagi kepada 2, iaitu dimensi intrapersonal dan juga dimensi interpersonal. Okey, saya akan menerangkan tentang dimensi intrapersonal. Dimensi intrapersonal bermaksud aturan atau nilai dasar penilaian daripada diri individu tersebut. Okey, mengatur atau mengarah aktiviti seseorang apabila ia tidak terlibat langsung dengan aktiviti sosial.
Okey, untuk dimensi intrapersonal ini bermaksud adalah seseorang itu mendapat kesedaran kerohanian dan moral itu adalah secara di dalam diri sendiri, secara individu tersebut, dan tidak terlibat dengan mana-mana kelompok masyarakat ataupun dengan aktiviti sosial. Okey, yang seterusnya adalah dimensi interpersonal. Dimensi interpersonal adalah bermaksud fokus dimensi ini adalah apa yang dilakukan oleh seseorang individu itu apabila mereka berinteraksi dengan orang lain. Dimensi ini mengatur interaksi sosial individu dengan orang lain dan sebaliknya adalah untuk melawan konflik. Okey, dimensi interpersonal ni dapat dikatakan ia adalah pendidikan yang lebih luas dan mereka dapat kesedaran untuk pendidikan rohani dan moral ni adalah daripada mereka berinteraksi dengan masyarakat. Mereka keluar untuk bersosial. Okey, yang seterusnya, seseorang itu dapat mengatur sendiri aktiviti kesedaran tersebut dengan mereka bersosial dengan orang lain. Yang terakhir adalah komponen moral. Komponen moral terbagi kepada 3, iaitu pengetahuan moral, moral knowing, tindakan moral, moral action, dan juga perasaan moral, moral feeling. Okey, untuk pengetahuan moral ni adalah satu kesedaran moral, iaitu pengetahuan tentang nilai-nilai moral tersebut. Ia adalah kemampuan diri seseorang itu menempatkan dirinya, menempatkan posisi dirinya kepada benda lain. Jadi maksudnya pemahaman moral di sini bermaksud seseorang itu boleh membezakan antara perkara yang benar ataupun salah, baik ataupun buruk. Jadi seseorang itu akan meletakkan posisi dirinya kepada perkara yang lebih baik ataupun sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Atika binti Zainul Zaman. Saya akan membentangkan tentang perkembangan moral menurut teori Jean Piaget. Okey, menurut Jean Piaget, perkembangan moral dapat difahami melalui pendekatan kognitif di mana kanak-kanak membina sesuatu maklumat baru secara aktif semasa mereka menyeruak ke dunia sekeliling mereka. Mereka dapat mengadaptasi sesuatu pemikiran dengan memasukkan idea-idea baru bagi menambahkan lagi pemahaman mereka tentang sesuatu perkara. Piaget juga mempercayai bahawa struktur kognitif dan kemampuan kognitif kanak-kanak adalah berdasarkan perkembangan moral kanak-kanak. Kemampuan kognitif juga akan membantu kanak-kanak untuk mengembangkan lagi penaklukan berkaitan dengan masalah sosial. Oleh itu, teori ini lebih menekankan mengenai perkembangan kognitif kanak-kanak yang merujuk kepada aktiviti-aktiviti mental seperti berfikir, menganalisis, menakul, membentuk konsep, menyelesaikan masalah dan sebagainya. Okey, seterusnya tahap perkembangan moral Jean Piaget. Okey, tahap perkembangan moral Jean Piaget terbagi kepada 2 peringkat, iaitu peringkat yang pertama adalah peringkat heteronomus, peringkat kedua adalah peringkat autonomus. Peringkat heteronomus ni iaitu untuk kanak-kanak yang berumur 4 hingga 7 tahun. Pada peringkat ini, Piaget menganggap bahawa kanak-kanak memandang sesuatu peraturan sebagai suci dan tidak dapat diubah. Kanak-kanak percaya bahawa sesuatu undang-undang atau peraturan adalah datang daripada ibu bapa atau orang-orang lain yang berautoriti. Ini kerana kanak-kanak dia bersifat egosentrik, mereka hanya melihat dari satu perspektif peraturan sahaja. Dan kanak-kanak pada waktu ini juga dia lebih berhati-hati dan mula berminat pada orang lain dengan menimbulkan perasaan hormat dalam diri kanak-kanak. Kanak-kanak juga pada waktu ini dia berupaya membuat pertimbangan moral, iaitu dalam menentukan sama ada sesuatu perkara itu baik atau buruk, betul atau salah dalam melakukan sesuatu perkara. Seterusnya peringkat autonomus, iaitu mengenai kerjasama. Peringkat autonomus ni iaitu untuk kanak-kanak yang berumur 10 tahun ke atas. Okey, pada tahap autonomus ni dicirikan oleh kelenturan atau flexibility moral. Pada waktu ni kanak-kanak sudah kurang egosentriknya dan mereka melihat sesuatu peraturan tu sebagai persetujuan antara individu-individu. Pada waktu ini juga kanak-kanak dia sedar bahawa peraturan yang dikenakan ke atas mereka adalah dikuatkuasakan oleh manusia juga seperti ibu bapa atau orang lain. Kanak-kanak juga pada waktu ini dia sudah mengambil berat tentang kebajikan dan minat masing-masing, dan kanak-kanak juga dia menitik beratkan tentang perasaan hormat pada orang lain.
Oleh itu, Piaget menjelaskan bahawa pada peringkat autonomus ni, kanak-kanak menganggap sesuatu peraturan boleh berubah-ubah berdasarkan kerjasama dan rasa hormat pada orang lain sebagai dasar penaklukan moral. Seterusnya adalah peringkat perkembangan kognitif Jean Piaget. Terdapat 4 peringkat, iaitu yang pertama adalah sensori motor, yang kedua praoperasi, yang ketiga operasi konkret, dan keempat operasi formal. Sensori motor ni iaitu untuk kanak-kanak yang berumur 0 hingga 2 tahun. Kanak-kanak pada peringkat sensori motor ni, kanak-kanak pada peringkat ini boleh membuat gerak balas refleks. Iaitu kanak-kanak dia menggunakan deria motor dan deria yang lain untuk memahami dan berinteraksi dengan persekitaran mereka. Contohnya, kanak-kanak sudah boleh membezakan objek-objek di persekitaran mereka, dan kanak-kanak pada waktu juga dia sudah kenal individu-individu yang berada di sekitar mereka. Contohnya ibu bapa dan sebagainya. Seterusnya praoperasi. Praoperasi ni untuk kanak-kanak yang berumur 2 hingga 7 tahun, iaitu pada peringkat ini ialah penggunaan simbol bahasa. Tahap pemikiran kanak-kanak pada peringkat praoperasi ini adalah bersifat intuitif, iaitu pemahaman tentang objek berdasarkan pada ciri-ciri yang nyata. Kanak-kanak pada waktu ini tidak mampu untuk berfikir secara logik dan rasional. Bila kanak-kanak mencapai waktu 4 tahun, barulah kanak-kanak tu boleh bertutur dengan fasih mengikut bahasa yang dikuasai. Seterusnya adalah operasi konkret. Operasi konkret ni untuk kanak-kanak yang berumur 7 hingga 11 tahun. Kanak-kanak pada waktu ini sudah boleh berfikir secara logik dan konkret, di mana kanak-kanak dia dah boleh membezakan sama ada sesuatu perkara tu baik atau buruk, betul atau salah dan sebagainya. Kanak-kanak pada waktu ini juga dia dah boleh menyelesaikan masalah sendiri dengan mencuba. Dan akhir sekali adalah operasi formal. Operasi formal ni untuk kanak-kanak 12 tahun ke atas. Kanak-kanak pada waktu ni dia berfikir secara abstrak, iaitu dapat melakukan andaian dan ramalan berdasarkan fakta. Kanak-kanak juga boleh memikirkan idea secara abstrak dan boleh membuat hipotesis sendiri. Contohnya, mereka boleh memberi idea tentang punca-punca sesuatu perkara. Contohnya, punca-punca kes jenayah. Kanak-kanak dah tahu dah apa punca-punca tersebut. Maksudnya kat sini kanak-kanak dia dah boleh membuat kesimpulan sendiri, dan kanak-kanak juga boleh dia boleh memikirkan akibat jangka panjang sesuatu perkara. Sekian, terima kasih. Saya akan menerangkan mengenai perkembangan moral menurut Kohlberg. Di mana Kohlberg ni dia kata perkembangan moral ni dia berkait rapat dengan perkembangan kognitif seseorang individu itu. Walaupun kadang-kadang perkembangan kognitif seseorang itu tidak menjamin kepada tahap peningkatan dalam penaklukan moral seseorang. Jadi, untuk mengupas dengan lebih terperinci lagi mengenai perkembangan moral ni, Kohlberg mengupasnya dengan lebih terperinci melalui 3 tahap utama, di mana tahap yang pertama pra-konvensional, yang kedua konvensional, dan yang ketiga post-konvensional. Tahap pertama iaitu pra-konvensional, dia ada 2 peringkat. Yang peringkat pertama orientasi kepatuhan dan hukuman, dan yang peringkat kedua orientasi ganjaran peribadi. Okey, untuk peringkat yang pertama ni dia menerangkan bahawa pemikiran moral kanak-kanak ni lebih bersifat egosentrik, iaitu yang mementingkan diri sendiri. Jadi, kanak-kanak ni dia akan mematuhi peraturan yang diberi kerana mereka takut mereka akan diberikan hukuman sekiranya mereka melanggar peraturan. Okey, bagi peringkat yang kedua iaitu orientasi ganjaran peribadi, individu tu dia melakukan sesuatu berdasarkan keinginan untuk mendapatkan balasan. Jadi tingkah laku ni didorong atas sebab untuk memuaskan kehendak sendiri. Okey, untuk peringkat yang kedua iaitu peringkat konvensional, dia ada 2 peringkat juga. Yang peringkat yang ketiga iaitu orientasi perlakuan baik. Yang peringkat yang keempat akur kepada sistem sosial dan etika peraturan. Jadi, untuk orientasi perlakuan baik ni, kanak-kanak atau remaja mengaplikasikan ukuran moral yang telah ditetapkan oleh ibu bapa, guru dan masyarakat. Untuk peringkat yang keempat, akur kepada sistem sosial dan etika peraturan. Perlakuan moral seseorang ni berdasarkan peraturan, undang-undang dan ketetapan yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Jadi, individu ni percaya kepada keutuhan undang-undang. Okey, untuk yang ketiga iaitu post-konvensional, ada 2 juga peringkat. Peringkat yang kelima dan peringkat yang keenam. Peringkat yang kelima ni mengenai etika kontrak
kontrak sosial dan hak individu. Untuk peringkat yang keenam ialah etika prinsip sejagat. Okey, untuk etika kontrak sosial dan hak individu ni, individu tu dia berhujah gunakan nilai, hak dan prinsip. Jadi pemikiran moral dalam tahap ni adalah berkaitan dengan usaha seseorang itu untuk mempertahankan hak-hak asasi, nilai-nilai murni yang telah dipersetujui dalam masyarakat. Jadi, untuk peringkat yang keenam, etika prinsip sejagat. Bagi peringkat ni, individu tu dia dah ada kod-kod moral dan etika yang tersendiri. Ini bertujuan untuk menepati hak-hak individu sejagat. Okey, sekian, terima kasih. Implikasi perkembangan moral terhadap pengajaran dan pembelajaran. Implikasi ini adalah tujuan perkembangan moral ini adalah untuk membantu pelajar menilai permasalahan yang sedang mereka hadapi. Contohnya, mereka dapat mengesan baik buruk masalah tersebut. Dan tujuannya juga adalah untuk membantu pelajar menilai perspektif orang lain, menilai pandangan orang lain. Sebagai contohnya, mereka dapat menilai pendapat-pendapat yang kawan mereka, guru mereka beri, dan seterusnya, iaitu membantu pelajar menghubungkaitkan antara nilai dan tingkah laku. Di sini maksudnya bertujuan supaya pelajar dapat menilai, dapat membezakan antara nilai dan tingkah laku. Seterusnya iaitu pengaruh teori perkembangan moral dalam dunia pendidikan. Teori pertama iaitu John Piaget. John Piaget berpendapat bahawa kanak-kanak ni dia membina maklumat secara aktif apabila ia menerokai dunia persekitaran atau sekeliling mereka. Kanak-kanak ini juga mudah untuk mengadaptasi pemikiran dengan menjana idea-idea baru untuk memberi lagi kefahaman atau menambah lagi kefahaman mereka terhadap sesuatu perkara. Menurut John Piaget, perkembangan kanak-kanak ni terdapat dua tahap perkembangan moral terbahagi kepada dua. Tahap pertama iaitu heteronomus, iaitu pada usia kanak-kanak menjangkau umur 4 hingga 7 tahun. Pada peringkat ini, kanak-kanak sudah beranggapan bahawa peraturan yang dikenakan tu tidak boleh diubah. Dan pada usia 10 tahun, kanak-kanak sudah mengetahui bahawa peraturan yang ditetapkan itu disebabkan oleh kesalahan yang mereka lakukan. Pada usia 10 tahun ke atas, teori perkembangan moral itu adalah dinamakan tahap autonomous. Dan teori John Piaget ni adalah berfokus kepada perkembangan kognitif. Contoh aktiviti-aktiviti yang terlibat adalah dari segi pemikiran, menakul, membentuk konsep dan menyelesaikan masalah. Seterusnya iaitu teori Kolbeck. Teori Kolbeck pula adalah Kolbeck berpendapat bahawa tingkah laku moral seseorang tu adalah berdasarkan falsafah moralnya. Dengan memahami setiap tingkah laku yang dilakukannya, iaitu seseorang itu menyedari bahawa tingkah laku yang dilakukannya itu adalah betul atau salah, dan mereka perlu mengetahui
tingkah laku yang mereka lakukan itu. Dan menurut Kolbeck, peringkat perkembangan moral ini adalah berperingkat dan menyeluruh terhadap cara berfikir seseorang itu, dan setiap orang perlu konsisten atau memperbaiki perkembangan moralnya. Selain itu, tingkat perkembangan moral ini juga adalah bersifat universal